Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan react kepada Mohib Khawli. Bukan berdasarkan sangkaan atau apa orang lain kata, tetapi berdasarkan apa yang diperkatakan sendiri oleh beliau dalam video-videonya sendiri. Sebelum itu, sedikit mukadimah. Yang ini hendaklah kita semua berlaku adil baik terhadap kawan atau lawan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-8 surah Al-Maidah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Antara sikap adil tersebut ialah kita berbicara tentang seseorang berdasarkan apa yang ditulis olehnya dan atau apa yang dikatakan olehnya. Maka setiap yang diperkatakan kita mesti sertakan bukti tulisan dan video. Antara sikap adil tersebut ialah kita tidak berkata apa yang tidak dikatakan oleh seseorang meskipun kita tidak sealiran atau semanhaj dengannya. Antara sikap adil tersebut ialah apabila satu individu berbuat salah, kita tidak mengaitkan kesalahan tersebut kepada orang-orang lain yang dianggap ada kaitan dengannya. Contohnya, apabila baru-baru ini Ustaz budak dihukumi penjara kerana kesalahan seperti laporan akhbar, kita tidak akan berkata bahawa semua Ustaz Aswaja juga melakukan kesalahan yang sama. Demikian juga dalam beberapa videonya Ustaz budak lazim mempromosi dirinya sebagai berguru dengan sekian-sekian syekh, sekian-sekian tuan guru. Maka kita tidak kaitkan kesalahan tersebut dengan mana-mana syekh atau tuan guru. Apabila Ustaz budak didapati bersalah oleh mahkamah, maka kita bataskan kesalahan itu kepada dirinya sahaja. Ini penting kerana ada yang mengaitkan Mohib Khawli dengan gerakan sunnah dan salafiyah di Malaysia. Padahal beliau sendiri telah membebaskan dirinya daripada sunnah dan salafiyah. Dan tindakan beliau juga menyalahi manhaj sunnah dan salafiyah. Ini akan saya buktikan dalam video ini insya-Allah. Antara sikap adil kita ialah kita akur bahawa manusia itu boleh berubah-ubah. Justru penilaian kita terhadapnya juga berubah-ubah. Apabila manhajnya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita terima. Jika manhajnya tersasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tolak. Perkara ini saya tekankan kerana pada satu masa lalu, Mohib Khawli memiliki manhaj yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita menerimanya sebagaimana terbukti dalam gambar-gambar bahawa beliau pernah bersama dengan Dr. Mazhar dan Dr. Rozaimi. Namun, apabila kini beliau berubah kepada sikap ghulu atau melampaui batas, maka kita tidak menerimanya lagi. Andai kata satu hari beliau kembali kepada manhaj pertengahan yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan terimanya kembali. Atas catatan ini, ingin saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hendaklah kita semua waspada terhadap strategi licik syaitan. Antara strategi syaitan ialah menarik umat Islam kepada salah satu daripada dua ekstrim. Ada kalanya syaitan menarik ke arah satu ekstrim yang tidak berbuat apa-apa sehingga seseorang itu berdiam saja meskipun dalam dirinya ada ilmu yang banyak. Dia enggan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, sebaliknya hanya sibuk mengelak habuk daripada sijil-sijil kelulusan agamanya yang tergantung indah di dinding rumah atau pejabat.
Ada kalanya syaitan menolak ke satu lagi ekstrim yang lain sehingga seseorang itu melampaui batas atau ghulu dalam mengkritik dan mencela sesama umat Islam. Dia dengan mudah menggelar sesama umat Islam dengan gelaran Jahmi, Dajjal, Kazzab dan sebagainya. Justru hendaklah kita selalu prihatin antara dua ekstrim ini dan pastikan diri kita berada di jalan yang tengah. Termasuk dalam keprihatinan tersebut ialah selalu berdoa dengan ayat ke-8 surah Ali Imran, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Baik, sekarang saya akan mainkan beberapa potongan video Mohib Khawli bagi membuktikan sikap ghulu beliau dan kenapa kita semua perlu berwaspada daripada beliau. Atau lebih selamat, membebaskan diri daripada beliau. Di sini ingin saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Adi Ali yang telah bersusah payah menyemak dan menonjolkan ciri-ciri ghulu daripada kuliah-kuliah Mohib Khawli. Okey, pertama adalah sesuatu yang kita sedia maklum, iaitu sikap ghulu Mohib Khawli dalam mengkritik Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sejak awal, apabila Mohib Khawli mengkritik Imam Abu Hanifah, saya tertanya-tanya, apakah manfaat yang cuba dibawa olehnya? Bukankah apa-apa kekurangan yang ada pada beliau, khasnya dalam bidang hadis, telah pun dipenuhi, dijawab, dijelaskan oleh tokoh-tokoh Hanafiah selepas beliau? Dan antara video terkini Mohib Khawli, saya melihat daripada nada dan gerak badan Mohib Khawli seolah-olah ada satu kebencian yang amat sangat terhadap Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jemput tonton video yang saya maksudkan. Ikhwani, antum saksi. Allahumma man qabila Aba Hanifa imaman fahsyurhu ma' Abu Hanifa yaum al-qiyamah. Ya Allah, siapa yang menjadikan Abu Hanifa imam? Abu Hanifa yang mengejek hadis Nabi, yang menghalalkan riba, yang menghalalkan zina, yang menghalalkan kahwin tanpa wali ataupun saksi. Siapa yang kata Abu Hanifa imam? Ya Allah, himpunkanlah dia dengan Abu Hanifa di akhirat nanti. Saya tak nak, minta maaf. Baik, tentang Imam Abu Hanifah ini ramai para sarjana tempatan yang telah menjelaskannya sehingga saya tak perlu lagi menjelaskannya. Kedua, kritikan Mohib Khawli bukan saja terhadap Imam Abu Hanifah tetapi juga terhadap imam-imam dalam mazhab Al-Asy'ariyah. Antaranya beliau menggelar Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai Jahmi, merujuk kepada aliran Jahmiyah yang didirikan oleh Jaham bin Safwan yang telah dihukum bunuh pada tahun 124 Hijrah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, aliran Jahmiyah adalah satu aliran yang telah dihukum kafir oleh kebanyakan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang menukil ijma' dalam pengkafiran tersebut. Justru apabila Mohib Khawli menggelar para imam dalam mazhab Al-Asy'ariyah sebagai Jahmi, apakah beliau mengkafirkan mereka semua? Jemput tonton video-video yang saya maksudkan. Ini adalah himpunan 3 potongan video yang saya cantumkan jadi satu video. Jika dalam 2 video pertama Mohib Khawli sebut beberapa nama tokoh Al-Asy'ariyah, dalam potongan video terakhir Mohib Khawli telah menghukum secara umum Al-Asy'ariyah sebagai Jahmi, Dhalal yang ini bermaksud sesat, dan Fusaq yang bermaksud orang-orang fasik. Jemput dengar. Sebab tu mereka asyik pelihara An-Nawawi Al-Jahmi, pelihara Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Jahmi, peliharakan Al-Mazirri Al-Jahmi, peliharakan Al-Khattabi Al-Jahmi. Subhanallah. Zindiq. Dia belajar bagaimana nak bezakan hadis sahih, hadis dhaif, apakah peraturan-peraturan
Apakah sistem qubulur riwayah, ad-dirayati wa riwayah? Kadang-kadang kita tengok An-Nawawi. An-Nawawi dia pandai dalam bab ilmu hadis, tapi dia bukan ahli sunnah. Asy'ariyun Jahmi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa kita berani ke depan mendedahkan hakikat Al-Asy'ariyah? Mereka bukan ahli sunnah. Al-Asy'ariyah tu Jahmiyatun Dhullalul Fusaq. Mereka Jahmiyah. Cukup. Bila kita bagi tahu hakikat Asy'ariyah yang mereka sebenarnya adalah Jahmiyah, maka insya-Allah orang yang baru belajar agama dia tak akan keliru. Dia tahu Jahmiyah takwil sifat Allah ataupun gunakan cara Bishr Al-Marisi. Baik, di akhir video tadi kita dengar Mohib Khawli mengatakan Jahmiyah takwil sifat Allah. Di sini berlaku kekeliruan. Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah secara total, sementara Al-Asy'ariyah menerima sifat-sifat Allah. Dengan sebahagiannya mereka tafwid, yakni serahkan maksudnya kepada Allah, dan sebahagian lagi mereka takwilkan maksudnya supaya orang awam tidak terkeliru dengan sifat makhluk. Justru saya tertanya-tanya, berapa banyak kitab-kitab Al-Asy'ariyah yang telah dikaji oleh Mohib Khawli? Atau beliau hanya berkata berdasarkan sangkaan semata-mata, sebagaimana yang saya katakan di bahagian mukadimah tadi. Apabila kita nak mengkritik seseorang, satu individu ataupun kumpulan, kita kena sertakan bukti. Buka kitabnya, baca, tunjuk. Jangan hanya sebut sebegitu sahaja, ya. Baik, ketiga, sifat ghulu Mohib Khawli terhadap Al-Asy'ariyah diteruskan dengan kenyataan beliau bahawa Al-Asy'ariyah adalah satu agama lain. Dalam Islam hanya ada satu agama, iaitu Islam. Selain Islam ialah agama-agama kaum kafir yang lain. Apabila dikatakan Al-Asy'ariyah adalah satu agama lain, maka ia mengisyaratkan bahawa Mohib Khawli mengkafirkan Al-Asy'ariyah. Kerana di sana tak ada agama lain kecuali satu, iaitu Islam. Jemput tonton video yang saya maksudkan. Asy'ariyah dengan kita, tauhid asma' wa sifat, tauhid uluhiyah tak sama. Mereka hanya ada tauhid rububiyah. Mereka percaya Allah sebagai khaliq. Sebab tu kita dengan Asy'ariyah jauh, teramat jauh. Teramat jauh kita dengan Asy'ariyah. Kalau saya kata agama lain, naam, mereka agama lain. Hum millatun ukhra. Lahum dinuhum wala nadin. Kita ada agama kita, mereka ada agama mereka. Tak apa, silakan. Teruskan. Tak ada masalah. Kita tak kacau awak tak kacau kami. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bezakan bahawa kami Salafi memang ada mengkritik beberapa aspek akidah yang diyakini oleh Asy'ariyah. Namun ia adalah dalil versus dalil, hujah versus hujah. Kami Salafiyah tidak mengkafirkan Al-Asy'ariyah, mahupun mengatakan mereka adalah Jahmiyah dan sebagainya. Bagaimana mungkin hendak dikafirkan Al-Asy'ariyah padahal sekian banyak para imam dan umat Islam yang berakidah Al-Asy'ariyah. Justru ini adalah sikap ghulu yang kami para pencinta sunnah dan salafiyah berlepas diri daripadanya. Keempat, merujuk kepada tuduhan Jahmiyah. Ia bukan sahaja dilontarkan kepada tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah, tetapi tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh Saudi dan salafiyah juga dilontarkan tuduhan yang sama. Bahkan semua salafiyah adalah Jahmiyah. Jangan terkejut, jemput tonton video ini. 3-4 tahun saya kononnya ikut sunnah. Sentiasa ulama, syekh Saudi, syekh sunnah, syekh salafi, dia kata ala suratihi, yakni gambaran Adam. La haula wala quwwata illa billah. Rupanya Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata, siapa yang menafikan gambaran Allah fahuwa Jahmi. Semua puak-puak salafi bawa fahaman Jahmiyah. Wallah.
Jadi bukan saja kami yang berlepas diri daripada Mohib Khawli, tetapi Mohib Khawli sendiri telah berlepas diri daripada sunnah dan salafiyah. Adapun apa yang diperkatakan oleh Mohib Khawli, ia merujuk kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 5759 atau penomboran lain, hadis nombor 6227, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah telah mencipta Adam atas gambarannya. Terhadap hadis ini, para ulama berbincang apakah dhamirnya merujuk kepada Allah atau kepada Adam. Di sini dalam video ini bukanlah tempat untuk membicarakan perkara ini. Namun menarik untuk diperhatikan bagaimana khilaf terhadap satu hadis dijadikan sebab untuk menjatuhkan hukuman Jahmiyah secara keseluruhan. Demikianlah sikap ghulu Mohib Khawli yang begitu mudah menghukum Jahmi kepada sesama umat Islam. Kelima, antara sikap ghulu Mohib Khawli ialah menghukum semua mufti di Malaysia sebagai dajjal dan kazzab. Jemput tonton video ini. Korang nak marah kat saya tak kalau saya kata wallahi kita tak ada ulama? Maafkan saya. Di zaman ini laysa indana ulama. Tidak ada ulama sebenarnya. Kalau orang tanya saya, di zaman ini, wallahu a'lam, yakni tidak ada ulama. Minta maaf. Awak nak kata kat saya mufti. Mufti itu ulama. Wallahi haula kadzabun dajjalun. Bagi saya dajjal bukan ulama. Mufti bila time pandemic boleh buat salat jarak. Itu ulama. Tukar sunnah Nabi, tukar salat. Ulama sanggup memaksa masyarakat untuk ambil vaksin. Itu ulama. Wallahi dajjal. Ini bukan ulama. Ulama boleh sanjung seorang yang kata hukum rajam tidak perlu sekarang. Ini ulama. A'udzubillah. Wallahi dajjalun. Tidak terlepas. Nombor 6, tidak terlepas daripada tuduhan dajjal ialah, jemput tonton video ini pula. Mereka ni haula dajjalun. Salman Ali dengan puak-puak dia dajjalun. Dajjal. Dia akan menipu dan akan menyorokkan hakikat Jahmiyah. Dan tidak akan ajar anak murid dia supaya kenal Jahmiyah. Sebab dia takut nanti akan kena batang hidung Asy'ariyah. Apabila dikatakan Ustaz Salman Ali dan puak-puaknya, siapa lagi yang dimaksudkan dengan puak-puaknya melainkan para ustaz sunnah di Perlis. Jadi semuanya dibungkus dengan gelaran dajjal. Agak-agaknya siapa dajjal yang sebenarnya? Ketujuh, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, keilmuan seseorang bukan sahaja diukur dengan kemampuannya membaca kitab, tetapi bagaimana dia mempraktikkan ilmunya daripada kitab tersebut. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 1203 atau penomboran lain hadis nombor 1283. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Di sini saya merujuk kepada tarikh 16 November tahun 2023 ni, kira-kira 9-10 hari yang lepas, apabila Jabatan Mufti Terengganu mengeluarkan fatwa yang telah diwartakan bahawa Mohib Khawli sesat lagi menyesatkan. Selang beberapa jam selepas itu, saya tahu kerana saya ada di Malaysia pada hari itu, Mohib Khawli muncul secara live kepanasan dengan fatwa tersebut. Apabila saya menonton sesi live itu, 3 perkara terlintas di fikiran saya. Pertama, apabila melihat reaksi Mohib Khawli yang begitu emosi terhadap fatwa tersebut, saya tertanya-tanya, ke manakah perginya hadis? Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Kedua, Mohib Khawli marah apabila dirinya dikatakan sesat lagi menyesatkan.
Namun, sebelum itu boleh pula beliau menghukum sekian ramai ulama Islam dengan tuduhan Jahmiyah, Dajjal, Kazab dan sebagaimana sebagaimana video-video yang saya mainkan tadi. Engkau tuduh orang boleh. Orang tuduh engkau marah melenting pula. Macam mana tu? Okey. Ketiga, antara kitab yang dibaca oleh Mohib Khawli ialah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sama-sama kita maklum bahawa Imam Ahmad apabila difitnah oleh pemerintah, beliau tidak bangkit membantah. Sebaliknya beliau menerima dengan penuh kesabaran sambil berdoa kepada Allah. Ini kerana antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tidak membantah atau melawan pemerintah mahupun wakil-wakil pemerintah. Saya Alhamdulillah telah menulis tentang hal ini lengkap dengan dalil-dalilnya. Sila rujuk buku saya Marilah Berkenalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh dimuat turun edisi PDF secara percuma. Link dalam kotak description. Sekarang bandingkan antara sikap Imam Ahmad dengan Mohib Khawli yang terus mencabar akan membawa fatwa Jabatan Mufti Terengganu itu ke mahkamah dan menyaman mereka. Ke manakah perginya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah secara umum dan manhaj Imam Ahmad secara khusus terhadap pemerintah? Ketahuilah bahawa Jabatan Mufti Terengganu merupakan wakil kepada Sultan Terengganu dalam urusan agama. Membawa Jabatan Mufti ke mahkamah dan menyaman mereka bererti melawan pemerintah. Sikap Mohib Khawli ini menunjukkan beliau bukanlah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan juga pengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, demikianlah 7 perkara tentang Mohib Khawli. Moga-moga kita semua berwaspada terhadap beliau. Atau lebih selamat berlepas diri daripada beliau sebagaimana beliau sendiri berlepas diri daripada sunnah dan salafiyah dengan menghukum semua tokohnya sebagai Jahmiyah. Beliau memiliki sikap ghulu atau melampaui batas yang dicela oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang terbukti daripada video-videonya sendiri. Pun begitu, kita tetap mendoakan, berharap agar beliau meninggalkan sikap ghulu tersebut dan kembali ke jalan pertengahan yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat ya, ada 2 sikap ekstrim yang ditarik dan tolak oleh syaitan. Satu, syaitan akan tarik ke arah satu sikap ekstrim yang duduk diam, tak nak buat apa-apa pun. Padahal ilmu banyak. Dia tengok apa yang berlaku, dia tahu mana salah, mana betul. Tapi diamlah, tak ada kaitan dengan aku. Aku nak polish aku punya sijil-sijil yang banyak ni. Kemudian ada satu lagi ekstrim yang ditolak oleh syaitan agar bersikap ghulu, bersikap melampaui batas dalam menghukum. Bukan sekadar menghukum tetapi begitu mudah menghukum dengan jahminya, agama lain lah, Dajjal, Kazab, tak ada ulama'. Engkau bukan ulama', kita maklum lah. Tapi nak kata tak ada ulama', kan? Jadi begitu mudah, begitu senang untuk menghukum secara ghulu. Jadi kena hati-hati antara 2 ekstrim ini. Kita pastikan kita berada di pertengahan selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kotak description saya ada bagi link untuk satu bahan bacaan, sumber bacaan untuk kita baca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang mencela sikap ghulu ini ya. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.